السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berusaha, yang berhormat Ustaz Hanif Ghazali dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah kurnianya dan izinnya di pagi yang berbahagia ini, pagi Jumaat, penghulu segala hari. Allah beri kesempatan kepada kita bertemu lagi pagi ini. Kuliah duha mingguan setiap Jumaat, dan pagi ini minggu yang keempat bersama kita dengan kaedah fiqh. Dan bulan sudah kita tangguh tajuk kita kerana beri laluan kepada perbahasan Ashabul Kahfi. Ingat lagi dah tentang istilah Masihi ataupun Kristian. Betul tak? Betul ke tak? Betul tuan lah? Ya, tuan catat, dia kata betul. Hari ini tuan-tuan, kita nak sambung balik tajuk kita hak dulu tu, berkaitan dengan asal sesuatu ialah tidak ada. Saya ingat nah, saya tak tulis tapi saya ingat. Tuan-tuan tulis mesti lagi ingat. Kita dah masuk kepada tuan-tuan tentang al-munakahat. Kita dah baca 3 kali tajuk ini. Al-aslu al-adamu, asal sesuatu tidak ada. Nak kata ada, mesti ada dalil. Tak ada dalil, kira tak ada. Lagu tu lah. Tuan-tuan, asal hidup ialah mati. Asal kepada mati ialah hidup. Asal sihat ialah sakit. Asal sakit sebelumnya sihat. Kalau orang itu hilang, cari tak jumpa, nak kata dibunuh, tak ada berita kena bunuh. Nak kata kena colek, tak ada dengar kata kena colek. Tak ada report polis. Nak kata telan boya, boya telan, dia duduk atas bukit, sungai pun tak ada. Nak kata orang pergi jual kot, dia pun tua dah, orang tengok pun tak laku, tak lalu. Nak ambil jual pun buat rugi je. Tapi dah 3 tahun dah dia tak balik mai ke rumah. So dia ni nak kira ada ke tak ada? Asalnya ada ke tak? Asal dia ada lah, dia hidup elok, tiba-tiba hilang. Bila hilang, kita tuan-tuan duk cari. Anak bini pun cari. Dan kawan pun cari. Polis pun cari. NGO pun cari. Tulis dalam Facebook. Pulan hilang. Siapa ada maklumat bagi tahu lagu tu lah lebih kurang.
Boh dalam grup WhatsApp pun sama. 3 tahun dah tak ada maklumat. Dia ni ada bini. No? Dia ada bini, dia ada anak. Ya, harta dia tu boleh beda sebagai pusaka ke dah? Pasal tak dengar kata mati. No? Cuma dia tak ada, hilang lama dah. Sinilah keadaannya. Hukum tajuk kita tadi. Asal sesuatu tidak berlaku. Asal sesuatu tidak ada. Asal mati hidup. Asalnya hidup. Lagi tak ada bukti kata dia mati, kita mesti kata dia hidup. Kalau kita kata dia hidup, bini dia masih bini dia. Bukan janda lah. Hartanya masih hartanya. Bukan pusaka lah. Sebab kita kata dia masih hidup. Sebab apa kata masih hidup? Tak ada bukti kata mati. Faham lagi dah? Gitu. Bini pun tak ada senyum sangat lah. Kau nak seronok kan? Dah laki ni dah lama tak ada. Habis edah dah. Dia nikah lain lah. Kau no? Pula tu dah laki tak ada akan mati ke? Pusaka tu banyak juga. No? Tak boleh senyum lagi lah. Pasal hukum suami tu masih hidup. Hingga sabit dalil kata laki dia mati, barulah masa tu dia mengambil hukum orang mati. Contoh, hilang 3 tahun. Hilang 2 tahun. Hilang 4 tahun. Nak kata mati, asal dia hidup. Tiba-tiba lepas 3 tahun, 4 tahun, tuan-tuan jumpa mati dalam hutan. Cari tungkat ali. Dia tak bomoh. Dia mati tuan, tetapi perdu pokok tungkat ali. Dia tak bomoh. Faham ke tak? Barulah nampak mayat dia ke, bangkai dia ke, tulang dia ke, apa ke. Buat DNA. Buat DNA masuk makmal hospital tu. Kan ambil sampel anak dia sikit. Darah anak dia ke. Kan. Mak dia ke, pak dia ke. Pegu tengok. Pegu tengok semacam. Maka doktor pakar pun kata. Ini bangkai hak yang kata hilang 3 tahun dulu. Faham? Masa itulah barulah kita kata dia telah mati. Bukan lagi hidup. Kenapa? Ni bukti telah pun ada. Iaitu bangkai. Keputusan pakar perubatan. Kata ni mayat Fulan bin Fulan yang hilang itu ni. Masa tu startlah hukumnya. Bini ataupun telah menjadi janda. Dan kalau dah kata tulang tu repuk dah, makna bukan sehari dua, bukan sebulan dua, mungkin dah bertahun. Maka bini pun dah habis dah lama dah. Harta dia pun dan jadi pusaka. Boleh beda lah. Bini 1/8, anak perempuan sama lelaki, ambil belakang hak baki. Tuan-tuan. Setelah terbukti bahawa dia telah meninggal dunia. Tetapi ada kaedah yang lain. Kita pun nama hukum orang hilang. Orang hilang ni, dia ada tempoh dia. Dia ada tempoh dia, tuan-tuan sekalian. Berbeza pandangan ulama. Bilakah orang hilang ini diambil hukum orang mati? Beza pandangan ulama. Ada yang kata setahun. Ada yang kata 3 tahun. Ada yang kata 5 tahun. Tentu ingat tak MH370? Ingat tak? Apa dia tu? MH370. Pop nama. Kapal terbang. Tuan-tuan, tak tahu pas ke mana. Kata terjun atas belah Thailand sikit dekat dengan apa nama Burma tu, Vietnam tu. Tapi dengan kata duduk di pulau
San Georgia mana tu, kita ada pening. Bangkai kapal terbang pun tak jumpa, apatah lagi orang. Bila hilang tuan, ratus orang ni. Nah, sebulan, 2, 3, 6 bulan, 19 tahun tak jumpa-jumpa. Akhirnya depa yang satu kapal terbang tu nak hukum apa? Nak kata mati asalnya hidup. Nak kata mati mesti ada saksi, bukti zahir kata mati. Jumpa mayat ke, jumpa sijil mati ke, report polis mati ke, jumpa tulang rangka ke, ada saksi mahabang kata saya tengok dia mati ke, tapi tak ada. Tak ada. Hilang daripada radar. So, nak tunggu sampai bila? Nu hartanya pusaka ke tak? Bini dia kira janda ke, kira bini dia lagi? Akhirnya ulama pun beza pandangan. Hukum asal mereka tu masih hidup, tapi dah hilang setahun, tuan ikut pandangan sebagai ulama dianggap seperti orang mati. Maka isteri dia pun mengambil hukum suami mati. Maka isteri dia pun startlah iddah tarikh tu, tuan sampailah 3 bulan berikut ataupun 3 hari suci, maka selesailah iddah. Harta dia pun start di istilah setahun bahawa telah hilang, boleh dibahagi sebagai pusaka. Anak pun seronok. 4 jutawan hilang setahun. Dah tak jumpa, diisyaratkan sebagai mati. Anak seronok tak? Anak seronok tak? Tentu nak kata seronok, takut kita anak tu. Nak kata tak seronok, takut kita pak tu. Kan? Jawapannya tak seronok sebab kematian. Tapi oleh kerana pak tu kaya, dan harta banyak, kita sebagai anak dapat pusaka, terpaksa seronok. Bukan nak seronok, terpaksa seronok. Tak apalah, itu hak dia lah. Maksud saya yang tajuk tadi, al-aslu al-adamu, asal sesuatu hukumnya tidak ada. Asal hidup tak mati. Sebelum tu dia hidup, maka kekal hidup hukumnya hinggalah ada bukti kata dia mati. Kalau tak ada bukti kata mati, kekal hukumnya hidup. Walaupun tak balik setahun ke, 6 bulan ke, itu cerita dia. Selesai dah bab tu. Asal ilmu ni, tahu ke tak tahu? Asal ilmu, tahu ke tak tahu? Tak tahu. Sebab kita beranak, bukan nak mengaji apa, betul tak ni? Asal kita tak tahu. Bila kita tahu? Bila kita duk hangguk. Hangguk tu tanda kata tahu. Tapi kita tahu bila kita belajar. Asal kita tak tahu. Kemudian baru kita tahu. Baik, tak apa. Tentu akan pergi ke hospital ataupun klinik swasta yang tak ada cap. Klinik swasta tak ada cap. Faham kau no? Orang kata tu klinik, doktor tu pandai. Kita pun pilih tuan, sakit mata ke, sakit telinga, sakit gigi tak kira. Pi dia tu sakit apa maklum? Saya sakit telinga. Dengar tak? Dengar juga tapi kurang sikit. Tak apalah. Tanya dia, doktor ni mengaji mana? Saya tak mengaji mana-mana. Bab telinga ni. Habis tu, ni nak berubat lagu nak? Kita kira lagu nak apa. Kita tanya tu, pasal takut tuan hak telinga dengar sikit, takut pekak terus. Pasal apa? Asal kita ni tak tahu. Bila mengaji baru tahu. Dia tuan doktor ni kena mengaji bidang kedoktoran tu. Telinga, mulut, hidung, mata, dia macam-macam bidang. Tapi kalau dia kata saya tak mengaji mana, mimpi lah.
Bolehlah perubah sikit dia kata. Agak-agak tuan-tuan nak tadah selinga ke nak baik? Tak apalah, buatlah ke mana pun. Kalau saya lari balik. Pasal apa? Pasal dia asalnya tak ada ilmu bidang tu. Nak kata ada ilmu, mana bukti dia? Sijil lah. Sijil tak ada. Tanya doktor ni ada sijil tak? Degree dalam bidang selinga. Dia kata tak ada. Mengaji tak sekolah perubatan? Tak. Tuan, maknanya asal dia tak reti ilmu tu, kita pun lari. Takut telinga tuan jadi pekak terus. Asal sesuatu tidak ada. Lah ni tuan-tuan perempuan yang mai ke dewan kita ni, kuliah duha ni, di rumah kosong kan? Di rumah kosong. Tak ada apa lah hak kita masak. Balik saya lagi baru nak start nak masak. Betul tak? Asal makanan di rumah kosong. Lepas masak barulah ada hidangan tu. Baik. Kalau balik saya lagi ni, tiba-tiba ada penuh tuan-tuan makanan bawah tudung saji. Perempuan dengan tuan-tuan mai kuliah kita ni. Tak ada siapa di rumah, anak-anak tak ada, duduk luar belakang. Kita tinggal kosong. Cuci calat. Rayuk gantung. Tinggal mangkuk tuan duduk dalam merak, cuci calat. Tudung saja tuan, kosong meja. Kosong. Balik saya lagi, tiba-tiba dalam tuan-tuan buka tudung saja, tengok penuh dengan makanan. Ayam golek, nasi Arab, Pakistan nombor 1. Dia lah kata, no, dia perasaan tapi tak apalah. Dia pun nama dia lagu tu kan. Ada Diaman Jaya lah. Nama Kampi. Tak mahal pun RM50. 60. Beli dah tu. 60 piece saya tak apa, saya masak sendiri. Tak apa tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan nak makan nak nasi alam tudung saji tu. Mai tak saat ni kosong dah, cuci habis peringan mangkuk, periuk belanga tak ada, gantung semua. Tudung tu kosong tuan, tu saji sahaja. Balik saya lagi tengok penuh tuan. Ayam golek, kambing golek apa semua ni. Tuan nak makan ke tak? Kalau saya tak makan. Nombor 1 saya akan fikir mai mana. Sebab asal tak ada. Nak ada hak tak ada ni kena ada usaha. Kena duk masak dia. Nak masak apa? Saya main mengaji di Zubaidiyah ni. Nak kata laki masak, laki pun tak ada. Mati ke apa, macam-macam lah dia. Nak kata anak-anak masak, tak ada juga. Nak kata Grab pun hantar, siapa order? Kalau order pun, kunci rumah mana ada dekat kita. Taubat tak makan. Pasal apa? Asal sesuatu tidak ada. Tiba-tiba ada tanpa usaha kita. Kita pun fikir, main mana agak-agak ni. Lalah tuan, tak makan, takut macam-macam lah, no? Jampi lah, no? Dan sebagainya. Tutup buku tajuk contoh tu, nak pergi faham saja. Kita masuk sambung tajuk kita, bab munakahat balik. Tajuknya talak, ingat lagi tak? Ingat lupa lah, tajuk kita talak. Hak awal tajuk dia bab nikah selesai dah. Ni tajuk talak. Tuan-tuan, ceritanya bila menikah, talak ada ke talak tak ada? Asal nikah, talak ke tidak? Asal-asal perkahwinan bercerai ke ataupun tidak? Asal-asal berkahwin, cerai ke tidak? Tak lah. Asal nikah mana cerai? Cerai itu datang kemudian. Tiba-tiba lepas nikah sekian lama, ada tuduhan dakwaan kata bercerai. Makna asal nikah tidak cerai. Tiba-tiba ada dakwaan kata cerai. Cerai ke tak? Nak kata cerai ke tak? Mesti kena ada bukti. Dan juga ada saksi. Tak ada bukti, kira cerai tak jadi. Ini masuk tajuk ni.
Yang ni maksud tajuk. Kes ni banyak berlaku, tuan-tuan sekalian. Baru ni orang tanya kita, Ustaz, ya, dia dengan lelaki dia ni nikah lama dah, bagus. Tapi adalah teka-teka tu, dia punya clash. Tahu tak clash? Berkelahi lah kita kata bergaduh. Bergaduh cara lelaki bini lah tuan. Cakap mulut lebih kurang kutuh lah. Tiba-tiba terkeluarlah perkataan. Terkeluar perkataan yang dia ni tak sedar makna perkataan tu talak ke tak. Mudah aja. Tapi balik ni ambil kain baju bola beg. Pergi balik rumah hang. Masa bergaduh betul tak? Masa nak menikah, ni ambil kain baju beg dan ikut aku balik rumah aku masa nak menikah tu ni. Masa nak menikah hari tu, pergi ambil kain baju bola beg, ikut aku balik rumah aku. Kan orang dulu menikah, hari belarak dia pergi menikahnya betul tak? Menyambut balik rumah anak terana ni. Dulu lah tu 80-an, awal 90-an, bukan zaman lah. Zaman dulu, zaman saya pun dan juga. Hari menikah tu pergi menikah tengok sajalah. Tu balik main hari belarak dia panggil kan. Lepas tu hari menyambut nikah rumah lelaki tu, barulah bini balik rumah lelaki dia. Zaman tu punya nak menikah, jom ikut aku balik. Kita menikah dah, pakai dianya. Dah dia kata adat orang tua. Hari menyambut barulah bini ikut lelaki. Belarak dak lagi. Zaman tu. Tapi lah dak dah. No. Lah dia sekali. Hari tu menikah, hari tu duduk situ. Tak balik dah. Ajak balik berkerah kaki. Anak terona tu. Betul lah kan. Dia dah menikah dah. Bini dia ikut suka dia. Hak lama-lama, cerita lama-lama lah. Masa nak menikah, ajak tuan, baik sungguh lah, ajak balik dan sebagainya. Nak apa, minta bagi belakang. Main lama-lama, dia adalah clash. Bergaduh sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Hak pendek, lama-lama jadi panjang. Hak rendah, lama suara pun tinggi. Hak mulut saya naik tangan. Betul lah. Akhirnya, suami nak marah punya pasang. Dia kata, hang pergi ambil baju hang, pulang beg, pergi balik rumah mak hang. Bini taat. Bini bagus tak ada meta. Orang tak bagus habis meta bini ni. Dah lelaki kata lagu tu dia pergi ambil beg besar. Ambil baju semua satu ribu. Zik elok dia heret balik mamak dia. Satu sudut nampak bini tu baguslah. Kenapa? Dah lelaki suruh ambil baju dalam beg ni bersungguh. Oh, baguslah bini hang. Bini saya bagus. Suruh ambil baju bola beg balik mak dia ambil sungguh-sungguh. Tak cakap banyak dah. Taat dekat lelaki tu. Walhal lelaki tu tuan-tuan marah. Tak apalah tajuk tu dia berbalik tuan-tuan. Lelaki dia turut pula pergi rumah mak dia. Orang tua dia lah. Mak dia kata, hang main apa? Nak ambil bini saya. Bini hang apa hang suruh balik ni, hang cerai ni. Bila cik cerai, ni dia abang kata hang cerai dia. Cik kata apa? Dia kata hang kata hang balik rumah mak hang. Baik, masa tu tuan-tuan sekalian, bila itu cerita yang berlaku, agak-agak kes tadi cerai tu berlaku ke tak? Asal cerai belum cerai. Asal nikah tidak cerai. Tiba-tiba berlaku sebutan perkataan yang mungkin boleh faham cerai ataupun tidak. Masa tu cerai berlaku ke tak lagi? Jawapannya lagi tak pasti, kekal mereka tu masih bernikah suami isteri. Habis tu isteri kata saya tak puas hati. Sebab bila abang kata kat saya balik rumah mak hang. Mana abang tak mau kat cik dah. Mesti abang cerai cik dah. Cakap lagu tu. Bini kata. Laki kata, hang je nak pandai-pandai. Bila aku tahu aku cerai hang? Aku suruh balik rumah mak hang sebab hang lama tak balik. Dia kena habis aku tu.
Hang tahu dah setahun tak ada Muhammad hang tu kesuruhan balik tu. Anak mesti tak ingat ke mak. Dia konon dia pakai spin, dia spin. Dia pusing cakap. Akhirnya tuan berlakulah clash. Tak puas hati. Faham tak ni? Nak buat lagu mana? Kalau cerai nak kena rojak. Kalau tak cerai tak ada masalah. Tapi hati dah terluka. Nak buat lagu mana? Bini pun buat report di pejabat agama. Nah, pejabat agama dia PAD, nama singkatan dia. Jadi pilih report. Hang main berapa ni mat? Saya main nak report. Report apa nama? Kes cerai. Cerai lagu mana? Laki kata apa? Laki kata kat chat, hang balik rumah mak hang. Baik. Jadi cik dah habang apa? Cik takut laki cik kata lagu tu dia niat cerai. Maka kalau cerai, maknanya kami ni telah pun cerai dalam iddah. Maka kalau dia nak baik, dia kena rojak. Hakim kata sat dulu. Hang baru cerita pihak hang. Lah ni kok mana pun hukum cerai kada sebab asal hampa ni tak cerai. Asal hampa tu menikah. Maka nak sabit cerai mesti kena ada saksi dan bukti. Nah, maka kena panggil laki hang mai juga. Akhirnya tuan qadi pun panggil laki dia mai. Ni awang mai sat. Bini hang habaq kata hang cerai dia. Bini hang habaq kata hang kata kat dia balik mak hang. Di cakapan hang tu bini hang faham kata dia cerai hang cerai dia. Nampak tak ni? Ini bagi apa? Soal siasat. Maka lelaki ni kata, wallahi, saya tak nak cerai pun. Saya kata lagu tu kan saya marah. Saya suruh dia balik mak dia. Pasal kalau dia depan ni, saya marah lagi. So saya balik ya. Sebab dia tak ada depan saya tak marah sangat. Saya suruh dia balik mak dia, bukan dengan niat cerai. Sebab marah semata-mata. Hakim masa tu, nak buat keputusan payah tak? Hakim nak buat keputusan payah tak? Payahlah juga. Kalau ikut cakap bini, talak jatuh. Kalau ikut dengan cakap lelaki, talak tak jatuh. Dia nak kata apa? Jatuh ke tak? Jatuh ke tak? Asal cerai tidak berlaku. Asal nikah tidak cerai. Tiba-tiba ada dakwaan kata cerai. Tapi tidak kuat dakwaan tu. Boleh dicerai, boleh jadi tidak cerai. Maka hakim pun ambil keputusan yang lebih kuat. Ialah tak cerai. Asal nikah tidak cerai. Bila kes ragu-ragu cerai ke tidak, ambil yang tak cerai. Sini hakim kena pegang cakap laki. Hak mana? Hak laki tu kata, saya kata balik rumah mak hang, di hatinya tak ada niat cerai apa, hanya niat marah sahaja. Maka talak tak jatuh. Faham lagi tak? Tapi kalaulah hakim panggil bini dia mai, panggil laki dia mai. Awang, ni bini hang kata hang cerai dia. Bini hang kata kat dia balik rumah mak hang. Hang kata tak? Ya, tu hakim saya kata. Kata apa? Hang balik rumah mak, saya kata sungguh hari tu ni. Baik, soalan dia, hang kata tu hang niat apa tak? Saya kata saya nak cerai dia. Habis Jatuh sebab bukti tu telah mengatakan cerai, maka membatalkan hak nikah tadi. Faham ke tak ni? Asal nikah tak cerai. Nak kata cerai kena ada saksi dan bukti. Bila lelaki pun kata, saya kata lagu tu niat cerai, jatuh lah. Bini pun teriak, abang sanggup buat cikgu tu. Dia yang pergi report pandai-pandai. Bini yang buat report. Tiba-tiba lelaki memang saya niat cerai. Teriak selok. Bini teriak selok. Kata abang gemuk buat cikgu tu no. Hang main report siapa suruh. Pandai-pandai sangat. Lelaki tak padam muka. Pula dah. Berkelih di rumah sampai di pejabat agama. No? Tuan-tuan bos sekalian. Baik. Yang kedua, isunya tentang cerai juga. Talak ni ada 3. 1, 2, 3. Ingat saya ulang Setiap akad nikah yang berlaku setelah ijab kabul yang sah,
Laki tu syarat bagi 3 talak. 1, 2, 3. Sama ada dia talak 3 kali, 1, 1, 1 ataupun 3 sekaligus, habislah 3 tu. Dia tak ada talak yang keempat. Jadi bila berlakunya talak, dia tak ingat talak berapa dah. 1 ke 2 ke 3. Nak buat lagu mana? Tuan-tuan maaf sebut. Ada penyakit orang lelaki ni, tak semualah. Ada orang tu dia gelar sebagai mitlaq. Mitlaq ni dia panggil kaki talak. Macam kaki bola tu tak kami bola. Tidur pun sepak bola. Pom sepak bini dia. Ini pun terkejut. Abang sepak apa je? Lah aku mimpi main bola. Sebab dia kaki bola ni mimpi bola. Tengah-tengah mimpi tu sepak bola. Rupanya sepak bini dia terguling jatuh orang tua tu. Jatuh tergolek, marah dia. Awak pasal apa ni? Marah tidak, aku mimpi sepak bola. Nanya. Kawan saya baru ni mimpi anjing babi tokak tangan dia. Mimpi babi tokak tangan dia. Dia pun tuan tumbuk. Rupanya bini terkejut. Sakitnya bang, tumbuk kepala saya. Nampak aku dah nasib dah aku mimpi. Bini nak marah pun mimpi nampak lagu dah. Sakit tekuk apa hari ni dia kata. Darah semua tepam belakang ni. Bini pun terkejut tengah lena. Kata abang marah apa je? Bukan aku mimpi. Tumbuk babi dia kata. Babi tokak tangan. Tuan-tuan abang ada mimpi jangan main. Duk biasa lagu tu malam ni bini tidak jauh. Saya dia kata mimpi tokak babi tokak pula kah? Mimpi sepak bola naya dia kata. Nak marah tak boleh mimpi. Tuan-tuan, tak apa tajuk mimpi ke dia. Jadi tuan-tuan bila main dia ni bab talak tuan-tuan sekalian, dia tak ingat dah berapa kali talak. Dan dia ni kaki talak. Kaki talak ni maknanya dia suka talak dan dia suka kahwin. Dia suka kahwin pun hak pertama tak tinggal, tu yang hebat dia tu. Tak hebat dia tu, dia tak tinggal hak pertama tu. Hak lain tu menikah tinggal sebab dia tak serasi ke, tak sesuai macam lah. Tapi sikit-sikit cerai. Mudah sangat kot, Tapi tak apa, dia model jenuh, Dia kaya kot model jenuh, Tak apalah kot, tapi ke dia lah. Tapi nak habaq kata, tiba-tiba dia terlupa dah. Bini hak nama A ni cerai berapa kali dah. Asal talak tidak ada. Asal talak 1. Kalau talak berlaku, asalnya 1. Tiba-tiba, bila berlaku talak, dia tak tahu dah hak 1 ke 2 ke 3. Bini pun pergi ke mahkamah. Dia kata, Tuan Hakim, saya nak cerita sikit ni buat laporan. Laki saya cerai saya ni banyak kali dah. Berapa kali? Banyak. Berapa kali? Banyak. Sekali kot. Sekali bukan banyak Hakim. Dia kena 2 ke atas, baru banyak. Sekali saya ingat. Bini kata lagu tu, sepertinya macam 3 dah. Kalau 3 dah ke, tak hidup sekali dah mereka. Kan? Tak 3 ni habis dah, putih terus dah. Maka hakim pun panggil lelaki dia pula. Ni, Masyad. Bini hang report kata hang cerai dia banyak kali dah. 3 dah apa dia kata. Bila 3 dah hampa ni putih terus dah, rojok pun tak dah. Nak menikah dia kena Cina buta. Tak Cina buta pun Melayu buta pun tak apalah. Dia kata. Jadi akhirnya lelaki tu kata, dah. Saya cerai dia sekali hari tu je. Tu bini kata banyak kali tu. Hak tu saya ada cerita hak lama hari tu ni, bukan cerita yang baru. Faham lagi tak? Tentu kena beza menjatuhkan talak dengan menceritakan talak telah jatuh. Faham ke elok Menjatuhkan talak 1. Yang kedua, menceritakan talak telah jatuh. Dia bukan talak Dia cerita talak jatuh. Bukan dia talak. Talak hari tu sekali tu je. Hal lepas tu cerita-cerita je. Lelaki kata, memang saya pernah talak dia hari tu ni. Tahun lepas sekali. Lepas tu, haduk sebut ulang. Saya cerita dulu masa cerai awak. Hari tu ni,
masa cerai awak. Dia cerita hari tu ni, bukan talak baru. Bini tak faham. Bini duk kata, cerita tu bukan talak lain pula. Faham lagi tak? Sini clash. Clash nama mana ni? Bini kata talak dah 3 dah ataupun lebih. Laki kata baru 1. Hak banyak itu cerita hak lama. Bukan jatuh talak baru. Faham tak bahasa saya tau? Faham ke tak? Orang lelaki senang dia faham. Perempuan faham tak? Perempuan tak apa faham talak ni kami tak mau. Tu tak? Kami sayang kat lelaki kami. Kami tak mau faham talak ni. Tak boleh ikut sukalah. Baik. Tentuan bila macam tu, hakim nak kata apa? Talak tu banyak kali kan sekali je. Kena dengar siapa yang tokeh talak. Bini kan lelaki? Tokeh talak ni siapa? Bini kan lelaki? Lelaki. Maknanya lebih tahu tentang talak, niat cerita kau sebutkan siapa lelaki ke bini? Lelaki itu sendirilah. Maka hakim kata oleh kerana suami hang kata hak dia sebut talak punya kali itu bukan dia menceraikan, cerita talak hari tu ni. Cerita tak lama ulang dia bagi dulu, ingat tak masa aku cerai hang hari tu ni? Ingat tak masa aku cerai hang tu ni? Ingat tak? Dia ulang cerita lama tu. Jadi tetap talak tu baru 1 sahaja, bukan berulang-ulang. Asal talak 1. Bukan 2, bukan 3. Bila clash 3 ke 2, ambil yang paling sedikit. 1 dahulu. Ni cerita ni Syekh Abang berlaku hari ni di mahkamah. Kalau suami ceraikan isterinya di rumah ataupun di tepi jalan ke, di pasar malam pun ada cerai bini. Cerai bini pasar malam. Cerai bini di pasar raya pun ada juga. Tu, cerai bini depan kedai emas pun ada juga. Cerai bini depan kedai emas. Ada. Pasal apa? Lelaki duit tak ada. Bini nak emas juga. Heret nak berjalan, dia berat kaki. Payah sangat. Tinggal terus lah. Cerai lah. Tak ada satu. Dia panggil cerai. Dia panggil cerai kedai emas dia panggil. Nama dia. Baik, tuan. Bila macam tu, dah cerai dah berlaku, tuan-tuan sekalian, bini buat dakwa di mahkamah. Hakim, suami saya ceraikan saya. Talak 1. Bila laki pun dipanggil oleh hakim. Ni, bini hang report kata hang cerai dia, betul? Ya. Hang kata apa? Aku cerai hang. Hak dia kata di mahkamah tu talak baru ke talak hari tu? Hakim kata, hang kata apa kat dia hari tu di kedai emas tu? Hari tu ke? Hari tu saya kata kat dia aku cerai hang. Hari tu di kedai dia kata dah. Faham tak ni? Jatuh talak dah masa tu. Lepas tu bini buat report jabat agama. Lepas tu qadi panggil lelaki mai. Qadi ni nak sah baliklah betul tak betul lelaki dia talak dia. Kan? Hakim pun tanyalah. Qadi pun tanya, hang kata apa hari tu kat dia? Hari tu ke? Hari tu masa kedai emas tu saya kata kat dia aku cerai hang. Hak dia kata di mahkamah hari ni tu talak nombor 2 ke talak hari tu? Hari tu je. 1 tu je. Pasal hari ni dia main cerita. Dia main cerita balik. Dia bukan main jatuh talak pula. Faham? Kalau ikut dia sebut berapa kali dah? Kalau ikut dia sebut berapa kali dah? 2 lah. Tapi kata talak apa? 1. Sebab apa 1? Sebab nombor 2 tu main cerita balik hak lama. Bukan dia pergi jatuh talak hak baru. Faham lagi tak? Ini cerita bukan seronok ni siapa tahu. Cerita talak bukan cerita seronok. Cerita benda yang makruh. Tapi nak cerita jugalah hukum syarak. Oh, hakim kata kalau gitu jatuh talak tapi 1 lah. Bini tak main mengaji. Hakim tu dia kata tadi pula. Hari tu sekali depan kedai emas sekali. Ni dia kata depan hakim dasar ni.
Aku cerai hang. Hak tu bukan dia kata talak baru, tu cerita hari tu. Cerita hari tu hak tu lah lah. Faham ke tak? Minta puas hati pula. Dia cerai saya pula. Lelaki duk marah, aku cerai hang pula. Duk buat tak faham sangat. Dibalas sungguh hak tu nombor 2 dah lah. Hak tu bukan cerita dah tu. Hak tu hak baru pula. Tak faham sangat no, tak puas hati no. Aku cerai hang dia kata. Hak tu kira 2 betul tak ni? Kenapa kira 2 tu? Hak tu dia talak baru. Bukan cerita yang hari tu. Saya sebut ni, rupa-rupanya ada juga kawan-kawan kita yang guru agama pun salah faham juga. Dia duk faham, di rumah jatuh dah talak. Pergi mahkamah pula cerita. Cerita jatuh pula dia kata. Hei, dah cerita hari tu, hak tu lah aja. Faham lagi tak? Ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Macam ni lah. Nabi Muhammad kita seorang tu je. Dah wafat. Betul tak? Hari ni cerita Nabi Muhammad. Nabi lain kan Nabi tu juga. Nabi Muhammad yang sama lah kan. Hak kita baca ni cerita dia hari tu ni. Bukan Nabi Muhammad tu Nabi yang lain. Cerita dia hak lama tu. Nabi tu lah juga. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan kemudian yang tu faham dah. Baik. Saya cerita bila bab talak nak cerita sikit lagi nah. Talak ni tuan-tuan sekalian, dia ada 3 sahabat tadi. Sekali talak jatuh 1 tinggal lagi 2. Jatuh pula 1, 2 tinggal lagi 1. Betul tak? Kalau dia ghalib pula, pergi talak pula lagi 1, jadi 3. 3 habis lah. Bila 3 ni nak rojok tak boleh dah. Dia panggil bain kubra. Pisah putus. Nah, tak boleh buat apa dah. Nak berubat tak boleh. Talak 1 boleh rojok balik. Aku rojok mu. Ya, talak 2 rojok baik boleh lagi. Syarat masih dalam iddah. Tapi kalau dah 3 kali, so I'm so sorry. Tak boleh rojok lagi dah. Kalau nak menikah juga, kena pakai orang tengah. Sila. Yang pertama tu sebut 3 terus. Baik. Soalan menarik. Laki ni ada yang pasien dia penguih. Berkelih-kelih, dia malas fikir panjang. Dia buh 3 tu senang. Dia bagi apa? Talak 3 sekaligus. Bukan 3 kali talak. 3 kali talak, jelas 3. Tapi yang 3 sekaligus ni dia sebut apa? Dia sebut talak 3 terus. Nak kira 1 ke kira 3? Pendapat mu'tamad mazhab kita dia kira 3 lah. Sebab dia sebut 3. Faham lagi tak? Sebab dia sebut 3 lah. Dia pun ada 3 tu je. Tiba-tiba dia ada 3. Habis lah. Faham? Laki bagi RM300 belanja sebulan. Sehari RM10. Faham ke tak? Bagi RM300 belanja sebulan. Sehari RM10. Bini tuan hari pertama 1 bulan dia perhabis RM300 tu. Lepas tu tak ada duit lah, puasa lah. Dia dah guna habis dah, tak ada apa dah bagi. Dia dah guna apa habis. Itu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Kalau lelaki kata talak 3, jatuh 3 terus. Nak rojok dah tak boleh. Tetapi ada pendapat sebahagian ulama mengatakan talak 3. Kalau sebut 3 sedah ni, dia akan 1 juga. Macam pandangan Sayyidina Umar. Di mahkamah Kedah kita, mahkamah syariah, kalau sebut 3, jatuh 3. Adalah pengecualian kes-kes tertentu. 3 dikira 1. Tapi bukan kita buat keputusan, hakim yang kena buat keputusan. Ustaz, ada ruang tak talak 3 sekaligus jatuh jadi 1? Saya tak boleh buat keputusan. Saya kata 3 juga. Habis tu ada tak peluang? Pergi mahkamah. Hukum mahkamah boleh dengar
cerita kamu apa-apa masalah, mungkin ada hukum tu berbeza, 3 jadi 1 boleh, tapi bukan saya dalam kuasa saya. Saya sebagai guru agama ni nak habaq hukum boleh, tapi nak bagi nak jatuh hukum tak boleh. Kok dah ustaz 3 jadi 1 kan macam mazhab Hambali ke kan, boleh, tapi kena pergi ke mahkamah kuasa dia. Kalau dia kata 3 jatuh 1 mujur, kalau dia kata 3 jatuh 3 ikut mazhab Syafi'i, itu adalah hukum biasa. Jadi untuk orang kita ni, kau sebut 3 jatuh 3 lah. Kau nak ambil pendapat lain, kena pergi mahkamah, bukan kerja kita. Ni nak habaq main cerita yang puan tanya tu, berlaku lah satu kes. Cerita agak lama. Bila cucu nak menikah, cucu perempuan nak menikah, faham? Cucu perempuan menikah, teman sekalian, akhirnya timbullah kata ni pak dia tu okey lah, ada lah. Cuma timbul tampak dia tu, pak dia tu anak luar nikah ke anak sah taraf. Pasal Tok Wan dia hari tu ni, Tok Wan pengantin perempuan ni, Tok Wan dia hari tu ni cerai Tok Nek dia, talak 3 sekaligus. Faham lagi tak? Anak cucu nak menikah, Tok Wan mati dah, tapi orang duk kait balik cerita tu. Cerita pak pengantin tu lah. Cerita kat mana? Dia Tok Wan perempuan ni, Tok Wan dia dulu ni dia cerai Tok Nek dia. Masa tu pak dia tak beranak lagi, faham? Faham dah? Faham? Takat tu lah. Jadi Tok Wan dia cerai Tok Nek dia talak 3 sekaligus. Bila macam tu, orang panggil apa? Gila talak tu tak? Orang gila talak. Akhirnya gila talak. Dia kata, tuan tak naik motor, Rana tengok bumbu rumah tak apa dah. Tengok bumbu rumah, tengok kain batik duk sidai kot. Ini dia pun tak apa dah dia. Gila talak ni. Tak tahu nak buat lagu mana. Dia tak buat repot jabat agama. Dia jumpa Tok Imam di kampung dia. Ni Tok Wan tu. Pergi jumpa Tok Imam kampung dia. Bila jumpa Tok Imam kampung dia, dia cuma cerita, saya ni cerai bini saya talak 3 sekaligus. Tapi tu saya menyesal. Ni duk gila talak. Dia kata ni aku tak boleh patah balik. Teruklah saya. Tuan, akhirnya imam ni, Tok Imam bukan qadhi, bukan hakim lah. Tok Imam qaryah. Dia kata atas faham saya, ada juga mazhab yang kata talak 3 sekaligus jadi 1. Saya bagi hak tu lah kat awak ramai, tanpa melalui pejabat agama dan juga mahkamah. Tu imam cerita tu benar yang betul. Pendapat lain mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1. Pendapat tu betul, ada sungguh. Ada sungguh. Jadi hang ambil pendapat tu lah. Tu imam yang habaq. Kawan ni dengar kata ada pendapat, tu imam habaq pula dia pakai tu imam tu kata. Lepas tu dia kira 1 lah. Dia pun rojok balik bini dia. Bila rojok bini tuan, akhirnya pada sekali mengandunglah hak pak budak perempuan tadi tu. Timbullah cerita. Pak dia tu anak sah tarahkan dah. Pasal kalau ikut mazhab kita, talak 3 tak boleh rojok dah. Dia kira zina lah. Faham lagi dah? Tapi kalau ikut pendapat satu lagi tu, kira sah tarah lah, boleh rojok. Tapi isunya bukan hakim buat keputusan. Hakim pun bila nak bincang tak jadi balik, fikir balik. Dah jadi dah benda tu. Tok Wan tu pun dah pergi rojok sebab dengar pendapat tu imam kampung dia. Hak tu imam habaq tu pun memang sungguh ada pendapat dalam syariat. Bukan mazhab Syafi'i. Dah jadi dah benda tu. Lama dah. Nak tarik balik pun hak kawan tu meninggal dah. Akhirnya buat keputusan kata, kira talak 1 lah. Kes itu. Faham lagi tak ni? Baik. Patah balik tuan-tuan. Ada talak yang mengurangkan talak, ada kes
berpisah yang tak mengurangkan talak. Ingat tu. Kalau cerai saja, talak akan kurang. Talak 1 tinggal lagi 2. Talak 2 tinggal lagi 1. Sebab semua 3 saja. Kalau talak kali yang 3, habis. Dan dia pun tak menikah dengan bini yang sama, melainkan dengan adanya, bahasa mudahlah, dia panggil muhallil ataupun Cina buta. Dulu orang panggil Cina buta, kesian kat dia. Kesian kat dia. Istilah tu maknanya gini, hang ni kelabu duit punya pasal, kira apa pun tak apa. Tu bagi Cina buta tu, mana buta hati. Biarlah buat benda haram pun, dia tuan-tuan dengan niat haramnya walaupun sah nikah. Cina buta ni ikut mazhab kita sah, tapi setengah haram sebab dengan niat nikah sekejap. Tuan-tuan jangan anggap nikah Cina buta ni bagi apa menyelamatkan rumah tangga orang. Dia kerja dia bagi apa? Selamat rumah tangga orang. Kerja apa? Kerja Cina buta. Awak dia patut cerai talak 3, nak patah balik tak boleh. Itu nak menyelamatkan dia jadi Cina buta, nikah niat seminggu, sebulan. Lepas tu cerai. Sebab nikah dengan bekas lelaki dia. Itu bukan cerita kerja mulia, itu kerja yang berdosa. Sebab niat dia tu nak nikah sekejap. Hak yang tak niat, tajuk lain. Hak ni hak kira memang kerja dia jadi Cina buta. Dosa tak? Dosa. Sah tak nikah? Sah. Tapi berdosa sebab niat itu menanggahi, bercanggah dengan tujuan asal nikah. Asal nikah kekal sampai bila-bila. Tiba-tiba Cina buta pergi nikah niat sementara saja. Bincang dengan bekas lelaki dia. Oi, aku bagi hang 10,000, hang nikah seminggu lah. Yang lebih minggu je. Betul hang tinggal lah. Dia tahu okey, no problem. Masa akad nikah tak sebut pun, tapi hati dia ada. Hati dia niat lagu tu tak? Nikah seminggu ya, nikah seminggu ya. Hati dia kata lagu tu. Dosa. Dosa haram perbuatan tu. Walaupun sah nikah tu. Tuan-tuan. Jadi kerja Cina buta ni bukanlah cerita kerja yang baik lah. Dia buat benda yang haram pada agama. Tapi kalau yang tak ada rancang tu, okeylah. Cerai talak 3. Habis iddah. Orang mana tu, kenal kat bini dia. Bini pun tak cakap banyak kenal kat kawan tu. Nikah. Nikah dah lama, kelih pula cerai dengan lelaki baru ni. Tanpa dirancang. Faham ke tak? Nikah lelaki baru tuan, cerai pula dah. Lepas tu, jumpa dengan bekas lelaki hari tu ni, hak talak 3 tu. Kita abang boleh, kita patah balik. Awal, kita kan talak 3. Cik nikah dah baru, kita abang kat abang. Habis tu cerai pula dah. Sebab apa cerai? Sebab cik sebut nama abang kerat. Cik lelaki hak baru cik pun tak seronok. Dia pun tinggal cik. Rupanya lagu tu dia buat perangai. Lepas nikah lelaki muda dia sebut lelaki hak lama tu. Lelaki baru pun meluat kan. Tinggal cerai lelaki dia lah ni. Depan ni boleh patah habis tak ada isu lah tentang sekalian. Baik, ada juga kes berpisah suami isteri tidak mengurangkan talak, iaitu fasakh. Fasakh tidak mengurangkan talak. Contoh, fasakh ini tuan, kes apa? Macam-macam lah, kes miskin. Kes apa lagi? Tak bagi nafkah batin. Contoh ada menikah ni setahun lebih dah. Jadi saya ni tak pernah disentuh oleh suami saya. Dia betul, baiknya lelaki dia cerita menikah setahun dah. Suami tak nak sentuh dia sekali pun. Kawan ni tak faham apa. Dia kata, lelaki hang bagus no, tak kacau langsung no. Bagusnya. Dia bagi apa nama dia kata, tidak seorang-seorang. Nafkah batin tak ada. Rupanya suami tu lemah tenaga batin. Atau mati pucuk dan sebagainya. Isteri boleh jumpa hakim minta fasakh. Kerana suami tak mampu berikan nafkah batin. Boleh. Tak salah. Tak haram isteri buat demikian. Tapi kalau reda dulu tu ikut suka dia. Cik tak apa abang dengan abang tak apa Cik nikah bukan pasal itu sangat. Cik nikah pasal abangnya. Abu bagusnya. Lagi kita tak jumpa lagi orang macam hang ni. Itu terpulang hak isteri dia. Kalau dia reda ikut suka dia. Tapi kalau segi hak dia boleh tuntut fasakh. Bubar perkahwinan sebab suami itu lemah tenaga batin. Boleh? Bukan satu bentuk yang salah.
Baik, pisahlah mereka pun atas sebab tadi. Fasakh ni dia bukan talak tau. Fasakh tidak mengurangkan jumlah talak. Lepas fasakh tu laki pun tuan pergi berubat tak mana tu Indonesia katanya kot. Ngurut lah, makan tu lah, minum ni lah tuan, macam-macam lah. Sihat elok balik. Dia pun beritahu laki dia, bini dia, ni bekas bini ni. Abang lah sihat elok dah. Dia biar abang aku macam tua-tua kan. Sihat elok dah, mau nak menikah balik. Tak boleh kalau abang mau. Nikah balik kali yang kedua. Dia fasah tak boleh rujuk lah. Fasah tak ada rujuk. Nak menikah balik boleh. Jangan talak 3 aja. Akhirnya dia pun nikah balik. Bila nikah balik tuan, dia talak dia tinggal 3 ke tinggal 2 lagi. Itu nikah fasah. Sebab lelaki tu lemah tenaga batin ataupun tidak bagi sumber panggilan ni nafkah batin. Akhirnya pisah. Lepas tu nikah balik. Boleh. Cuma suami tu bila menikah balik dengan isteri yang sama, dia ada 3 talak ke tinggal 2 lagi? 3. Pasal apa? Fasah tidak mengurangkan jumlah talak. Fasah tidak mengurangkan jumlah talak. Sebab kerana kehendak dia tu. Kerana keuzuran yang dia. Sila. Baik, yang tu dia panggil khuluk. Tebuh talak. Tebuh talak ni maknanya talak berbayar. Siapa bayar? Bini bayar kat lelaki. Ya. Khuluk dia termasuk bain surah. Talak bukan talak raj'i. Kalau isteri bayar lelaki untuk cerai, dia talak tak boleh rujuk. Dia panggil apa? Bain surah. Saya tak mahu sebut tu takut pening pula. Bain surah apa penama? Sebut tengok. Bain surah. Bain surah. Raj'i. Bain kubra. Apa penama tu? Raj'i rajuk lah. Talak hak boleh rajuk balik. Talak 1 dan talak 2 dia panggil raj'i. Talak 3 bain kubra. Kubra besar. Bain tu pisah yang besar. Maknanya tak boleh rajuk dah. Nikah pun tak boleh dah. Mereka kena cina buta dulu. Tinggallah nombor 2 bain sughra. Bain apa tadi? Sughra hak mana ni? Fasakh. Tebuh talak. Tebuh talak, isteri beli talak dekat laki. Yang jatuh talak laki juga. Tapi pesen kena bayar. Bila laki setuju dengan jumlah bagian, bini bayar. Laki pun kata cerai. Jatuh. Hak tebuh talak ni, pesen talak bayar ni, dia tak boleh rujuk dah. Dia panggil bain sughra. Bain sughra. Rojak tak boleh. Tapi menikah lain boleh tak? Lepas tu nak menikah balik boleh tak? Boleh. Cuma kena nikah lain. Dah mereka 2 orang tu lah. Nak menikah balik boleh. Tapi rojak tak boleh. Sebab dia tebuh talak. Macam fasakh tadi. Ada isteri minta fasakh sebab lelaki susah. Lelaki susah ni dia pun susah juga. Dia payah duk lelaki susah ni. Nak makan pun payah. Apa payah dia kata. Nak berjalan pun payah. Lelaki susah dia kata. Akhirnya minta lah fasakh. Boleh. Tapi tak seronok lah. Hang masuk kaya hang tak tinggal kuno. Masa susah hang tinggal kuno. Lagu tu ya no. Lah cik nikah kerana abang kaya je. Abang susah cik tak mahu lah. Abang minta maaf banyak lah. Dia bercakap lagu tu. Contoh. Tapi fiqah kata mereka sampai nak makan tak ada, minum tak ada, rumah tak ada sebab duit tak ada lagi ni. Isteri boleh minta fasakh boleh. Boleh. Tapi yang baiknya reda dengan kesusahan dia. Kan?
Susah sama-sama, senang pun sama-sama. Lagu tu sepatutnya. Tuan-tuan, lewat dah ni. Lewat dah. Sat-sat. Jadi, tuan-tuan sekalian, bila fasakh ataupun tubuh talak, dia tak boleh rajak lagi. Bezanya, kalau tubuh talak, talak kurang. Tubuh talak, jatuh talak. Tiba-tiba, mereka nak nikah balik. Boleh. Nikah balik. Tapi talak lelaki tinggal 2 lah. Sebab khuluk ni, dia kira talak. Kalau fasah, dia tak kurang jumlah talak. Faham kau no? Dan satu lagi. Sultan ni. Talak, kalau masih ada baki 2 ke 3, masih baki 2 ke 1, dia akan duk ada jumlah tu sampai dia bernikah pula pun tak kurang jumlah tu, tak tambah. Contoh, talak 1 jatuh, tinggal berapa? Tinggal 2 lagi. Suami tak rojak masa iddah. Iddah habis dah? Habis. Bila iddah habis, boleh rojak lagi dah? Tak boleh dah lah. Talak 1 hukumnya boleh rojak semasa dalam iddah. Bila rojak, patah baliklah macam biasa. Suami isteri, tak gaduh angkat nikah lain. Betul. Bila talak raj'i, habis iddah, lelaki tak rojak, putus nikah tu. Tiba-tiba suami tu nak nikah baik dengan bini yang tadi. Boleh tak? Boleh tak? Talak 1 tak rajak, iddah habis. Lepas dia nak menikah balik, boleh kena? Boleh. Nikah baiklah tuan-tuan. Bila kata dah abang nak kecil, awak tak rajak awal sikit. Sibuk tu, busy dia dah busy. Tak ada nak rajak. Busy dia kata. Habis iddah, nak menikah balik, boleh nikah. Tapi, bila suami isteri menikah balik, lepas habis iddah talak 1, nikah semula, berapa talak yang tinggal kat lelaki dia? 2. Bukan 3. Sebab orang yang sama. Faham kita ni? Tinggal lagi 2. Bukan 3 tau. Contoh. Kali yang kedua, talak pula 1 lagi. Orang yang sama. Dia berapa dah talak? 2. Dalam iddah tak rajak juga. Habis iddah. Nak menikah lain boleh tak? Boleh. Sebab belum 3. Jadi rajak nikah balik. Dia nikah balik, orang yang sama, kali yang kedua, talak dengan berapa? 1 je baki. Kita rugi modal dah. Tu 15,000, 3. Baru ni nikah hari 2, 15,000. Tinggal 2. Ini nikah pula 15,000. Tinggal 1 je talak. Silah dah, talak 3 terus dah. Modal 45,000 dah. Kita mulut tu jauh beringat lah sikit. Pongkan mulut beringat sikit. Talak ni melawak pun jadi. Berlakon pun jadi. Mulut nak beringat sikit dia kata. Baik. Itulah hakikat talak. Tuan-tuan bos sekalian. Kau talak 3, nikah Cina buta, diceraikan Cina buta, habis iddah, nikah baik dengan lelaki yang lama itu ni, dia jadi 3 balik. Baru. Dapat 3 baru pula. Faham? Cukup setakat tuan-tuan sekalian. Untuk bagi ini harapnya bermanfaatlah kot. Kalau tak manfaat pun minta maaf banyak lah. Saya pun tak tahu duk main cerita tu tak ada kitab ni, duk main tak ada kitab ni, kadang-kadang lagu tu lah. Tapi kaedah tu saya tak tinggal. Cuma hari ni saya lontak sikit satu permintaan. Kalau tuan-tuan berasa nak baca kitab apa-apa, ibadat ke, sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, baca kitab fiqh, tuan-tuan cadang kepada pihak penganjur. Beritahu Ustaz ni. Saya bagi peluang. Saya bagi peluang tuan. Tentu pakatlah 4-5 orang tuan. Kita ni ingat nampak Ustaz ni dia pergi rata ni. Dia tak ada kitab. Pergi rata ikut dia lah. Dan saya guna kaedah. Saya guna kaedah fiqh tu. Kita awak kitab lah. Kod-kod lah tuan-tuan. Ajak nak kitab fiqh ke apa ke. Tuan beritahu ke Ustaz ni.
Nah, bagi tahu. Kami dah mesyuarat adalah puak-puak kami ni. Nak beritahu kat YB, bagi tahu Ustaz Akli tu mengajak kita lah. Bagian. Ni rupiah rata contoh. Contohlah kalau kata kat saya lah. Maksud saya bagi peluang. Jadi dia akan beritahu kat saya lah. Tentuan cadang kita apa. Boleh je. Kitab fiqh. Hak saya cerita ni fiqh juga. Tapi ada kaedah. Dia lain sikit. Tuan-tuan sekalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.